This call is now being recorded. Ya dah. Makcik orang putih tu dah bercakap. Kan? Dia dah beritahu. Now dah report dia kata. Okey. Dengar ke tak tadi makcik orang putih tu bercakap? Tak dengar eh? Tak dengar tak apalah, abaikan saja. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pagi ni kita bertemu lagi dalam kelas pendidikan Islam secara Google Meet. Semalam dan hari ini Google Meet secara tutorial hari Ahad dan Isnin. Kita pun dah buat seminggu 4 kali. Okey. Jadi hari ini semua tadi dah makan. Pagi tadi Ustaz rasa semua dah makan. Kenapa kita makan? Sebab lapar. Kenapa lapar? Sebab malam tadi makan semalam makan pukul 6 je Ustaz. Oi, tak makan lagi. Syarifah tak makan lagi. Oh, dia puasa ke apa ni? Puasa hari Rabu. Hari Rabu besok puasa, besok hari Khamis. Besok hari Khamis bersamaan 13 Zulhijjah, Zulqa'dah dan 13 Zulqa'dah. Maksudnya besok boleh puasa sunat hari Khamis dan niat sekali puasa sunat puasa Baidah, puasa putih. Puasa putih ialah puasa 11, 14, 15 setiap bulan dalam Islam. Tu bolehlah besok siapa nak puasa sunat hari Khamis, puasa sunat Khamis, Isnin Khamis dengan puasa hari Khamis, Jumaat, Sabtu, 3 hari. Tu puasa sunat. Jadi siapa tak makan hari ni, niat je lah puasa. Macam Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, dia kata tanya isteri dia Aisyah, ya Aisyah, apa hari ni nak makan kat rumah, ada apa-apa tak? Bagi tanya. Ya Rasulullah, hari ni tak ada makanan apa-apa. Okey, kalau tak ada apa-apa, lebih baik aku puasa. Hari ni aku puasa. Okey. Jadi bab cerita makanan ni Ustaz. Kan? Ada apa-apa ke tunjuknya cerita makanan ni? Jadi makanan yang masuk ke dalam badan kita tu, yang masuk ke dalam jasad kita, kalau makanan tu baik, baiklah jasad kita keseluruhannya baik. Kan? Kalau makanan tu tak baik, makanan yang haram, maka jasad kita ni nanti ya. Sayyidina sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar ke Umar, tak silap Ustaz lah. Okey, ada seorang ni, dia beri dia daging kambing. Orang Arab suka makan kambing kan. Dia makan, lepas tu dia kata, kau tahu tak bahawa daging kambing tadi ni aku dapatkan secara tak halal. Apa sahabat tu buat? Dia cucuk balik semua mulutnya. Cucuk bagi daging-daging tu yang dimakan tadi, semua keluar. Sebab apa? Sebab tak nak nanti di akhirat kerana makan makanan yang haram tu, kita diseksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab apa kita kena cari makan makanan yang halal? Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyuruh kita untuk makan makanan yang halal. Inilah makanan halal lagi baik. Jadi Allah suruh kita makan makanan yang halal. Dia halal satu, yang baik satu. Dia ada halal tapi kurang baik.
Contoh apa yang halal yang kurang baik, makanan-makanan segera. Yang kita beli kat kedai tu halal semua, ada cok halal, tapi dia kurang baik. Tak baik sangat, tak bagus. Dia tak berapa bagus. Jadi Allah perintahkan kita makan makanan yang halal satu, yang baik satu. Dia ada dua lah. Satu halal, satu yang baik. Okey. Kita baca ni ayat Quran ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Okey, semua baca masing-masing. Seminit. Tak dengar pun baca. Aku tak baca seorang je ni. L. Ikut Ustaz baca L. Ada L tadi kan, Ustaz tengok ada. Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas. Tengok hari ni. Ya ayyuhan nas. Ustaz lagi. Besarkan lagi sikit. Ya 5. Kat sini 5. Tajwid. Nampak kan? Ya ayyuhan nas. Nun sabdu, dengung. Dimasukkan. Yang ni alif lam. Ni alif lam berbaris ni, alif sunsyik. Ayyuhan nasu kulu mimma mim tanwin. Kan, dengung. Mim sabdu mimma fil ardi. Ni tengok ni alif lam qamariyah. Kena sebut qamar, tak berapa jelas. Dia ada tanda. Yang ni alif lam. Sini tak ada tanda mati sini. Tak ada. Kan? Jadi kalau tak ada, kita berterus kepada huruf selepas dia. Selepas alif lam. Tak padam ni. Okey. Mimma fil. Bunyi alif lam ni. Fil ardi halalam tayyibah. Suara Ustaz slow. Tak dengar. Apa slow tak dengar ni? Test. Kuat tak? Saya Ustaz dah jerit dah ni. Speaker phone cancel. Test. Dengar. Dengar kuat Apa saya tak dengar Aisyah Sofia? Okey, jap saya masuk balik. Jap saya masuk balik. Okey. Tak apa. Siapa yang tak berapa nak dengar tu, kuatkan dekat handphone ataupun dekat laptop speaker dia. Hello. Testing. Ifak kan dia masuk je ifak hakiki halalan thayyibah
Taibah tanwin bertemu dengan waw. Taibau wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Ni tanwin, nun tanwin dengan mim tanwin kena dengung bacaan dia. Okey. Dia kata ya ayyuhan nas. Allah kata dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 168. Wahai sekalian manusia. Tak kiralah manusia itu siapa, Islam ke bukan ke, yang penting nama dia manusia. Makanlah daripada apa-apa yang terdapat di bumi yang halal lagi baik. Makan semua makanan yang ada dekat bumi, makan, tak kisah makan apa yang makan. Mesti yang dimakan itu satu halal. Halal, mesti makan makanan yang halal. Makanlah. Ni perintah Setiap perintah itu mengandungi wajib. Jadi wajib makan, bukan wajib makan. Wajib makan makanan yang halal. Tu. Lagi baik. Yang halal dan baik. Dan janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang jadi Allah berfirman kita kena makan makanan yang baik, yang halal. Dua saja. Makan yang pertama halal, yang kedua baik. Ustaz, halal dah tu dah sama je Ustaz. Tapi kenapa panjang sangat ni? Okey. Jadi kita tengoklah ini. Okey. Tak keluar. Tuntutan pengembalian makanan, tuntutan pengambilan makanan halal lagi baik. Kita tengok kat sini ni dah belajar lah sains kan. Yang bawah ni karbohidrat, kena ambil banyak. Orang kencing manis, yang sini tak boleh banyak. Ni roti, mi, biskut, roti, nasi. Karbohidrat. Ni vitamin. Ni semua vitamin sayur-sayuran ni. Kena ambil banyak sikit. Yang ini protein. Telur, daging, ayam, ikan, susu, mayonis, cheese. Yang ini atas sekali paling sikit kita ambil. Kan paling sikit. Gula yang manis ni. Kalau ada orang kerja manis, yang ni langsung tak boleh ambil ni. Ni pangkah tak boleh ambil. Siapa nak jaga diri dia, yang atas ni kurangkan. Tahun sekali je makan. Seminggu sekali je. Makan aiskrim, makan kek. Okay, dalam ayat surah Al-Baqarah, Allah SWT menyuruh kita makan halal dan baik untuk memelihara akal dan badan daripada kemudaratan. Kenapa Allah suruh kita makan makanan yang baik? Yang pertama nak jaga akal kita. Yang kedua nak jaga badan. Cari makan makanan yang baik sebab Allah nak jaga, kita jaga akal kita. Jangan makan makanan yang mabuk-mabuk. Minum yang mabuk-mabuk yang tak menjaga akal. Hisap dam. Minum air ketum. Tak boleh. Minum pun termasuk dalam makanan. Makanan yang halal dan baik dapat menjanakan pemikiran yang cerdas, hati yang bersih dan badan yang sihat. Allah juga melarang kita mengikut jejak langkah syaitan yang menghasut manusia supaya mengambil makanan yang haram dan melakukan pembaziran. Ini je lah. Ni ayat kat atas tadi, kenapa Allah suruh kita makan makanan yang halal? Sebab nak jaga ni. Daripada makan, dia masuk ke perut. Dari perut, dia bawa ke atas. Atas, dia sihat. Otak sihat. Kan? Tak lemau je. Ni hari-hari makan Maggi, sebab tu lah lemau. Otak pun lama-lama surut. Kan? Okey. Ciri-ciri makanan yang halal lagi baik. Mana kita nak tentukan
makanan tu halal dan baik. Senang je. Ustaz pergi kedai, tengok tanda logo halal Jakim. Halal dalam bulatan hijau. Itulah tanda halal Jakim nama dia. Kalau tak ada tanda halal, jangan beli. Tak tahu benda tu halal ke haram. Terdapat hadis yang menjelaskan tuntutan Al-Quran. Antaranya termasuklah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang menjelaskan bahawa para rasul dan orang yang beriman dituntut supaya mengambil makanan halal dan baik. Di akhir hadis tersebut Abu Hurairah berkata, ini panjanglah hadis ni, kalau tengok ada titik-titik ni. Depan ni kan ada titik 1, 2, 3. Maksudnya sebuah hadis tu ada sambungannya sebelumnya. Summa zakara rajula yutilus safara as'ada akhbara yamuddu yadayhi ilai sama ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa uiza bil harami fa anna yustajabu lidzalik. Setelah itu Rasulullah SAW menyebut tentang seorang lelaki yang dalam perjalanan yang jauh berkeadaan kusut masai dan berdebu, menadah tangan ke langit sambil berdoa, wahai Tuhanku, sedangkan makanan, minuman dan pakaian daripada sumber yang haram, maka bagaimanakah Allah Subhanahu Wa Taala akan memperkenankannya? Ini maksudnya, maksudnya kat sini ada dalam hadis lain, Nabi hadis lain berkata, doa yang mustajab adalah doa orang yang bermusafir. Orang musafir, maksudnya orang inilah. Tapi Nabi tengok kat sini, kenapa orang musafir ni doa dia tak boleh? Dia kata doa musafir kenapa? Dia kata dia angkat tangan, ya Allah, Tuhanku, ampunkanlah banyaklah doa yang dia baca ni. Lepas tu Nabi kata, macam manalah Allah nak kabulkan doa dia. Sedangkan dia makan, sedangkan makan makanan, minuman dan pakaian daripada sumber yang haram. Pakai, minum, makan, semua daripada sumber yang haram. Macam mana Allah nak terima doa dia. Itu salah satu sebab kenapa kita kena makan makanan yang halal, supaya Allah terima doa kita. Kan, ni penat-penat kau doa sembahyang apa semua, tapi kau pakai pakaian curi. Pakaian jaranglah sekarang ni, jarang. Sebab orang tahu, kau curi pakaian siapa tu. Tak adalah. Tapi yang orang tak nampak ialah makanan dan minuman kat sini. Makan curi. Mana tahu kita curi, kita makan habis, orang pun tak tahu. Tinggal tai je keluar. Kita minum. Tak payah minum minuman curi ataupun minuman yang haram. Pergi mana-mana minum Arab. Lepas sekejap balik rumah. Orang tak tahu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Jadi penat je kita nak berdoa, minta supaya Allah kabulkan doa kita. Sedangkan kita melakukan perkara-perkara yang haram. Okey. Jadi apa yang makan umat Islam dituntut agar mengambil makanan yang baik. Ciri-ciri makanan yang baik termasuk tadi halal. Cerita pasal yang halal. Ini makanan yang baik. Macam mana cara penyediaan makanan yang baik? Satu, bersih. Cari makanan yang bersih. Kedai yang bersih. Tempat yang bersih untuk menghasilkan makanan tersebut. Yang kedua, berhasiat. Tengok dia punya kandungan dia, berhasiat. Yang ketiga, seimbang. Yang keempat, mengikut keperluan. Ni 4 makanan, ciri makanan yang baik. Kan, contoh mengikut keperluan. Kalau kita ayam tu seketul lah kita makan. Tu keperluan kita, makan seketul ayam. Seekor banyak sangat.
Jangan kita makan lantak 18 ketul. Itu tak mengikut keperluan manusia. Sekali makan, cari makanan yang bersih. Kalau makan kat kedai, carilah kedai yang bersih, tukang masak yang bersih, tempat masak yang bersih, semula bersih. Kalau makan kat rumah, apa lagi? Kan? Kalau makan kat rumah, kalau tak bersih, tu namanya diri sendiri yang pengotor. Berhasiat. Makan makanan jangan banyak, letak pewarna, perasa dan sebagainya. Seimbang. Ni, kita ni kan, ni kan suku-suku separuh. Ni separuh, ni suku. Okey. Suku nasi, suku ayam, separuh sayur. Ni makanan seimbang. Pinggan ni, sini ayam, sini nasi, sini ayam, lauk, nasi, lauk, sayur. Sayur tu kena separuh. Tapi kita tak, kita nasi separuh, sayur kadang-kadang tak ada, lauk separuh. Tu tak berapa seimbang. Jadi kena seimbang lah kita makan. Sebab tu orang kata segala penyakit berpunca daripada perut. Perut ni. Sebab apa perut? Sebab perut adalah tempat masuknya bermacam-macam makanan. Jadi sebelum kena penyakit, jadi jagalah. Bijirin berserat tinggi. Maksud makanan mengikut keperluan adalah seperti pembahagian berikut. Ni kan bahagi 4. Tadi Ustaz bahagi 3. Dia suku-suku. Patutnya suku-suku separuh. Bijirin berserat tinggi. Ini nasi, ni sayur, ni lauk, ni buah. Jadi kena ni. Kan? Bijirin separuh je. Patutnya ni makanan orang biasa. Makanan orang kencing ni macam ni. Okey. Habis. Ada nak tanya kat ni? Makanan. Makanan halal ialah makanan yang dibenarkan oleh syarak. Ini cerita makanan halal. Apa dia halal? Halal ialah makanan yang syarak benarkan. Islam benarkan. Makanan yang haram pula makanan yang dilarang oleh syarak. Yang dilarang oleh hukum Islam. Dilarang makan, menjual dan membeli makanan haram. Semua tahu kalau Ustaz kata apa makanan yang halal? Yang halal itu adalah makanan yang dibenarkan oleh syarak, hukum Islam. Apa yang haram? Makanan yang haram ialah makanan yang dilarang dalam Islam. Itu senang je. Termasuklah yang haram itu dilarang makan, jual, beli yang berkaitan dengannya. Jaranglah kalau contohnya arak haram, tak boleh lagi jual arak. Bukan yang saya makan Ustaz. Contoh makanan tu halal tapi curi, jual. Tak boleh. Garusan sesuatu makanan bergantung kepada aspek berikut. Tengok. Sesuatu makanan itu bergantung kepada sesuatu aspek. 3 aspek berikut. Apa dia aspek? Yang pertama, penyediaan bahan mentah. Ramuan makanan daripada sumber yang halal. Tengok kan. Kita nak makan nasi ayam. Nasi ayam kicap. Sangat sedap. RM11.50. Buka dekat Fanda pula. GrabFood, tulis nasi ayam kicap. K-E-E-C-H-U-P. Ayam kicap. Orderlah kat situ. Sedap nasi ayam dia. Sedap. Okey, ni kat gambar ni makan nasi ayam. Sedapnya Ustaz nasi ayam. Kita tengok, kita beli je. Kita beli je. Halal ke tak? Halal ke tak kita beli je ni? Yang pertama sekali, kita kena tengok cara penyediaan ramuan. Macam mana cara penyediaan makanan ini dibuat. Kan? Makanan ini dibuat, ada ayam. Ayam tu macam mana? Disembelih ke tak? Kalau ayam tu dipotong je, dipatahkan tengkuk, jadi tak halal lah. Jadi ayam bangkai, najis.
Jadi kita makan najis, makan makanan yang haram, tak boleh. Jadi pastikan ayam itu disembelih. Yang kedua, tengok nasi kat sini, nasi ada nasi. Kan, nasi tu macam mana? Nasi tu orang tu beli, memang sejarah tumbuhan, semua tumbuhan tak ada yang haram. Semua halal. Tapi cara nak mendapatkan bijirin nasi tersebut, diperoleh dengan kaedah jual beli yang sah. Jadi 3. Aku beli, kau jual. Bukan kita nak makan nasi ayam, betul dah sembelih. Beras dah betul. Tapi yang ketiga ni, cara kita senyap-senyap, kita ambil, kita belah. Itu tak boleh. Yang itu kira makanan yang haram juga. Jadi dia ada 3 lah. Cara penyediaan, sumber, cara macam mana nak beroleh makanan tersebut. Itu kena 3-3, kena halal semua. Kalau salah satu daripada 3 ni tak halal, maka yang nasi ayam yang kita nak makan ni pun jadi tak halal. Jadi haram makan. Kita hendaklah berhati-hati memilih makanan agar terjamin halal dan baik. Penjualan makanan pula hendaklah memilih makanan daripada sumber yang diyakini halal dan baik. Antara cara mendapatkan makanan halal dan baik termasuklah melihat kandungan bahan dan logo halal yang tertulis di bungkusan tersebut. Di bungkusan ataupun permis. Logo halal negara lain yang diiktiraf di Jabatan Kemanusiaan Malaysia, JAKIM, dan Jabatan Nota Phuket. Dijadikannya sebagai nota Phuket. Okey, kat sini lah. Cari logo halal negara lain yang diiktiraf oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, dan jadikan nota Phuket. Ini yang ni, logo ni. Ini logo halal JAKIM yang Malaysia keluarkan. Jadi kalau nak beli makanan yang kita tak pasti halal haram, cari logo ni dekat pembungkus makanan tersebut. Semua adalah logo, kan. Ni contohlah Ustaz punya nasi, kan Ustaz punya. Cuba tengok komputer sebelah. Boleh tak? Mana logo halal ni? Ni. Kalau ada logo halal. Tu logo halal dia. Tu lah halal dia. Cari dulu logo halal. Kalau nak makan apa-apa, cari dulu logo halal. Ustaz, kalau kat KFC tu Ustaz, macam mana nak tengok mana ada logo halal tu? Dia kata tengok dekat permis, dekat bangunan tu. Dekat pintu dia ada tulis halal. Mana-mana lah ada logo halal. Kalau tak ada halal, kita jangan masuk. Tak tahu itu halal ke haram. Kalau ada makanan yang haram dalam tu, kedai jual arak ke dan sebagainya, kita jangan masuk. Dekat rumah Ustaz ni ada satu kedai. Nama tulisan Cina, ada gambar tiger. Gitu tiger tu. Gitu. Memang tukang masak dia Indonesia. Tukang masak dia Indonesia. Tak tahulah Islam ke tak. Dalam kedai tu ada jual arak dalam kedai. Tengok ada. Rasa-rasa nak masuk ke tak nak masuk? Rasa-rasa nak masuk ke tak nak masuk? Kalau Ustaz memang tak masuk lah. Tapi tiap-tiap hari Ustaz lalu kat situ, ramai orang Islam yang pergi makan dekat situ. Ustaz pun tak tahulah. Kan? Orang Islam lah. Mana Ustaz tahu Islam Ustaz? Yelah Ustaz tahulah sebab apa? Dia pakai tudung. Pakai tudung. Perempuan pakai tudung masuk kedai tu. Yang ada tulisan tiger. Yang ada jual arak dekat situ. Memang dia tukang masaknya tukang Indon. Toke dia Cina. Tapi kat situ ada keraguan. Janganlah masuk. Okey. Ustaz, kenapa kita tak boleh mengambil makanan yang haram ni Ustaz? Bukannya saja-saja tak bagi. Memang tak bagi. Kita akan menghindari pengambilan makanan yang haram kerana amalan ini akan memberikan kesan buruk kepada kesihatan rohani dan jasmani. Maksudnya siapa yang mengambil makanan yang haram itu
bukan sahaja kepada badan kita, tetapi kepada roh kita, roh dan jasad. Yang pertama, roh, hati menjadi keras. Siapa yang selalu makan makanan haram, dia tak nak dengar nasihat. Dia tak nak bagi baca Al-Quran. Dia tak nak buat baik. Itulah contoh hati dah menjadi keras. Bahasa apa? Tidak mendapat kasih kemanisan beribadah. Nak sembahyang pun malas. Nak mengaji pun malas. Nak belajar pun malas. Nak bangun mandi untuk belajar pun malas. Sebab apa? Sebab rohani dia terjejas. Salah satunya mungkin dia makan makanan yang kurang baik, yang tak berapa halal. Terdorong melakukan kejahatan. Sentiasa nak buat jahat. Bukan sentiasalah. Dia kadang-kadang nak buat jahat. Sebab dia tadi, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kita ikut perangai syaitan. Tapi kalau dah makan makanan halal ikut perangai syaitan, samalah kat sini. Kasar peribadi. Jadi orang yang ganas, suka mencarut, gaduh dengan adik-beradik. Kecergasan minda terganggu. Makan makanan yang kurang baik. Makan Maggi sehari, tiap hari makan Maggi. Sentiasa berada dalam keluh kesah. Tak bersyukur. Mendapat kemurkaan dan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Allah murka sebab melanggar perintah Allah supaya makan makanan halal, dia makan makanannya. Dibenci oleh masyarakat. Masyarakat benci sebab perangai kasar, hati dia keras, sebab dia buat jahat. Masyarakat mendapat penyakit, kan, selalu minum-minum yang haram, minum arak dan sebagainya, isap ganja dan sebagainya, makanan kurang sehat, kena kencing manis, macam ustaz dulu tak jaga makan, sekarang dah menyesal. Kan, sekarang dah menyesal. Tengok yang buat ustaz ni. Ni cucuk, tiap malam ustaz kena cucuk sebagai manis. Ini ubat, makan ubat. Setiap malam kena makan ubat ni. Kan? Tu orang kencing manis. Jadi jagalah sekarang mendapat penyakit. Susah memahami ilmu yang dipelajari sebab makan makanan haram. Inilah nak belajar susah. Berdoa tidak mustajab. Doanya Allah tidak terima doa tersebut. Kan? Macam mana pun menangis. Mungkin salah satu sebab kenapa kita tak diterima doa kita oleh Allah SWT. Mungkin sebab kita makan yang haram. Anda dan keluarga anda ingin melancong ke sebuah negara yang sukar untuk mendapatkan makanan halal. Apakah persediaan anda bagi memenuhi keperluan sewaktu menetap di sana bagi mereka? Nanti kita bincang. Habis dah Ustaz. Okey, last quote. Perbezaan antara makanan yang halal dan makanan yang haram. Aspek dia, perbezaan ciri makanan yang halal dengan yang haram. Macam mana kita nak tengok suatu makanan tu halal ke haram? Yang pertama sekali bahan. Bahan, kalau kita nak makan, tengok bahan dia. Bahan yang halal dimakan. Semua bahan-bahan yang halal lah dimakan. Bahan yang haram dimakan. Ada unsur arak dan sebagainya yang tak boleh dimakan. Itu jadi makanan yang haram. Proses, macam mana nak buat benda tersebut. Kalau macam mana proses dia. Kalau nasi ayam, macam mana proses dia. Ini sembelih mengikut hukum cara. Kalau kita nak makan ayam, nasi ayam, disembelih lah. Nak makan nasi biryani, kambing tu mesti disembelih. Nak makan makanan lembu, mesti disembelih. Ustaz, macam mana kita nak tahu disembelih ke Ustaz? Kita tengoklah kedai tu, toki dia siapa. Kalau toki dia orang Islam, confirm lah dicari orang yang daging yang halal. Kalau toki dia yang bukan Islam, sebab tu kita Ustaz cakap tadi, kalau toki dia bukan Islam, dia mana tahu. Yang penting dia aku. Kan? Yang kedua tidak disembelih. Yang ni disembelih halal, yang ni tidak disembelih.
kandungan apa yang ada pada makanan tersebut. Kan? Bebas daripada najis dan kotoran. Tak ada unsur-unsur najis dan kotoran. Kalau tak disembelih itu bangkai. Bangkai itu najis. Bukan yang dimasukkan tai. Kan? Bukan dimasukkan tai dan sebagainya. Itu memang betul lah tak boleh. Jadi yang najis ni maksudnya bangkai lah tak disembelih. Makanan darat yang tidak disembelih itu bangkai. Bukannya makanan. Makanan darat bukan makanan laut. Makanan laut confirm tak payah sembelih. Bercampur dengan najis dan kotoran. Simpan. Cara kebersihan. Disimpan di tempat yang suci. Tempat yang bersih. Peti ais yang tak ada campur bahan-bahan apa. Serta yang tak ada tai kucing, tai tikus dan sebagainya. Ni makanan tu disimpan yang tempat bernajis. Najis tu termasuklah kalaulah makanan itu yang mentah dicampur dengan daging babi. Daging babi najis. Letak sekali peti ais dengan ayam yang disembelih. Jadi ayam yang disembelih itu jadi bernajis, tak bersih. Okay. Bebas kesehatan, bebas daripada racun dan perkara yang menjejaskan kesehatan. Mengandungi racun dan sesuatu yang memudaratkan. Inilah contohlah tadi saya kata tempat itu. Maggi tak mudarat. Maggi sikit je, tapi tak baik lah. Dia punya perintah Maggi. Baik benda-benda tu. Ustaz dah lama tak makan Maggi. Tahun ni rasa tak pernah lagi ikut makan Maggi. Okay. Sumber diperoleh dengan cara yang sah. Sumber ni macam mana kita dapatkan makanan tersebut. Kita dapat makanan tersebut dengan cara yang sah. Kita beli. Kita minta. Beli. Minta. Kalau minta orang tu bagi, tu sah lah. Kalau beli confirm lah sah. Curi kat sini lah. Kecuri haram kat sini tak boleh. Curi, licik, tipu. Kan tu yang tu jadi makanan yang haram. Kalau beli jadi makanan yang halal. Hadis. Yang terakhir sekali, pengajaran ayat. Dekat sini pengajaran ayat, kita wajib mengambil makanan yang halal kerana makanan halal memberikan kesan yang baik terhadap kesihatan jasmani, kecerdasan minda dan kejernihan hati. Ini kalau Ustaz lalu, kalau pengajaran mesti apa yang kita dapat daripada pelajar kat atas tadi. Kita wajib mengambil makanan yang halal. Wajib mengambil makanan yang halal. Kerana apa? Kerana dia memberi kesan terhadap kesihatan jasmani, kecerdasan minda, kejernihan hati. Kalau satu pun tak apalah. Yang kedua, umat Islam perlu menjadi usahawan dalam bidang industri makanan supaya dapat menjamin kehalalan dan kualiti. Kat sini lah tadi saya kat kedai tadi kan. Umat Islam perlu jadi usahawan. Jadilah peniaga. Orang peniaga yang buat benda semulah supaya orang Islam boleh beli makanan apa-apa semua dipastikan yang halal dan bersih. Kalau kita jadi peniaga, BKP ni sikitlah sikit. Umat Islam hendaklah prihatin terhadap aspek pengeluaran makanan yang menepati hukum syarak dan mengetahui. Yang ni ada tadi logo kena prihatin. Cari makanan ada logo halal. Okey. Ada nak tanya? Habis kita punya tajuk. Kita punya tajuk dah habis. Tingkatan 1. Jadi untuk tajuk ayat kefahaman, Ustaz rasa dah habis. Pelajaran lam 7, 8, 9. Segala puji bagi Allah. Iblis dan syaitan yang berjana sabar menghadapi dugaan hidup. Makanan halal lagi baik. Kan? Pelajaran berapa tu? Pelajaran 6, 7, 8, 9. Pelajaran 6, pelajaran 7, pelajaran 8, pelajaran 9. Jadi balik 2-3 hari ni semak. Kita dah 2 tajuk dah habis 2 bidang dah habis, iaitu 1 bidang sirah dah habis.
Bidang sirah habis riwayat hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua masyarakat jahiliyah, yang ketiga Khalifah Ar-Rasyidin. 3 tajuk tu dah habis. Sekarang ni kita pun dah habiskan tajuk ayat kefahaman, bidang Al-Quran ayat kefahaman, pelajaran 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9 pun dah habis. Pastikan nota 6, 7, 8, 9 ni pastikan tengok semua dah siap. Sebab apa? Sebab nanti Ustaz nak tanda, nak raih, nak letakkan dalam siapa yang dah siap, Ustaz bagi markah PBD, penilaian dalam kelas. Kalau siapa yang dah siap tu semua, Ustaz paling kurang pun dapat markah 4 lah. Kalau siapa yang dah siap nota semua, paling kurang markah 4. Ustaz macam tu markah 5 dan markah 6. Markah 5 dan markah 6 untuk ayat hafazan kena hafal. Nanti habis semua, Ustaz nak semak seorang-seorang melalui inilah, kalau rakam ke boleh ke, rakam ke voice call, rakam lah. Ustaz nak tengok rakam. Rakam tutup muka lah. Nama rakam tutup muka kat sini, ataupun dia tak tengok apa-apa, baca rakam untuk ayat untuk ayat hafazan. Tu, siapa yang dah hantar Ustaz bagi markah. Boleh dapat 6 ataupun 5. Yang hantar nota semua dah siap, nanti Ustaz bagi markah 4 paling kurang. Yang 5 dan 6 tu Ustaz macam mana? 5 dan 6 tu kalau ada untuk amali, dia kena buat. Amali dia kena buat, Ustaz akan bagi 5 atau bagi 6. Kan? Kalau tak ada amali, Ustaz akan tengok pada soalan latihan, buku latihan nanti. Dan juga Ustaz akan tengok dalam kertas peperiksaan. Okey. Ada nak tanya setakat ini? Sudah habis. Kita punya tajuk hari ini makanan yang halal. Sudah habis perkara hari ini. Ada nak tanya? Tak ada. Okey, minggu ni patutnya minggu sivik. Minggu sivik kasih sayang. Itu kegembiraan kan? Kegembiraan kasih sayang. Jadi ni kasih sayang Ustaz nak cerita macam mana kita kena makan makanan yang halal. Kalau orang tanya, Ustaz buat apa, Ustaz dah ajar sivik. Dah lah ni kasih sayang. Hormat menghormati, kasih sayang, hormat menghormati, kegembiraan. Kira adalah cakaplah, orang tanya ada, dengar je tak? Ada. Ustaz tak tipu. Okey, ada nak tanya? Last sekali, senyap je. Senyap je. Kelas ni. Type. Nak tanya type. Tak ada pun type. Ada Betul tak ada. Arif, Amelia Safin, Kaisa Kalila, Liza, Ammar 1J, Cherina, Syarif, Benefit, Andamia, Putra. L, dengan L, bagus. Nurul Ilyana, Haris, Muhammad Haris Sabarudin ikut. Irfan, Kristina Safia. 1 merah, Haziq Iskandar, Aisyah Sofia, Batrisha, Raisha, Balkis, Cahaya, Mazun, Kaki, Zaris, Uzairis. Okey, kalau tak ada, setakat tu saja untuk pelajaran kita hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu depan, hari Ahad. Hari Ahad Ustaz akan bagi tutorial lah, hari Ahad dengan hari Isnin. Tutorial masuk bab akidah. Itu last kali dah buat bab hadis kan? Habis nanti Ustaz terangkan dengan bab akidah. Okey, sekian sahaja untuk hari ini. Ustaz akhiri, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Betul Ustaz, terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Okey, nota yang tajuk yang dah habis lah. Yang tajuk dah habis, sirah dah habis 3 tajuk. Dengan ayat kefahaman. Pelajaran 6, 7, 8, 9. Tu semua dah habis. Cuba tengok kalau yang belum siap. Siapa yang belum siap, tengok siapkanlah. Yang belum siap, siapkanlah. Nanti hantar kalau naik sekolah semalam 6 Badriyah 6, 7, 8, 9. Bermula daripada Maha Suci Allah. Tak silap salah yang ayat Al-Fatihah tu. 6, 7, 8, 9. Tu untuk ayat kefahaman. Pelajarannya pelajaran 6, 7, 8, 9. Ustaz, kalau hafazan tu, okey, hafazan tu Ustaz nak kena cek seorang-seorang. Ustaz nak kena cek seorang-seorang. Hafazan yang pertama alif lam mim, yang kedua wa minhum may yaqulu. Ustaz rasa wa minhum may yaqulu tu semua dah hafal kot. Wa minhum yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayat kursi yang mana? Ayat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 yang selalu kalau Ustaz masuk kelas tu yang kamu baca tu, alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tu ayat 1 sampai 5. Yang kedua, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang ketiga, ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dengan bawah dia lah la ikraha fiddin. Tu tajuk yang ketiga. Tajuk yang keempat, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tu sampai habis, ada 3 ayat panjang-panjang satu muka surat. Tu pelajaran 1, pelajaran 2, pelajaran 3, pelajaran 4. Tu ayat hafazan. Ayat pelajaran 5 itu pelajaran 5 tajwid. Pelajaran 5 tajwid. Okey, selesai. Badriyah boleh. Siapa yang belum kehadiran, yang masuk Google Meet ni dia belum letak kehadiran, tolong. Okey, sama-sama. Yang